السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم علمنا القرآن علمنا البيان وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. أما بعد, ayuhal ikhwah wal akhawat yang dikasih sekalian, pada hari ini insyaAllah kita sama-sama membaca ayat daripada surah Al-Furqan, Furqan lagi, ayat 32 sampai 40 insyaAllah. Kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Sadaqallahul. Alhamdulillah dapat kita membaca daripada ayat 32 sampai 40. Alhamdulillah. Ikhwah dan akhwat muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam keadaan yang aman, nak banding dengan saudara kita yang berada di Palestin. Kita boleh bayangkan macam mana keadaan mereka. Rumah habis, keperluan tak ada. Kalau bagi kita lagi duduk sini ni, harga naik pun dah, harga barang naik, kita pun dah bising. Dia orang tak ada makanan, tak ada bekalan air, duit sama telah lah, elektrik, internet jauh sekali. Sampai begitu sekali manusia ni boleh berzalim, terutama Yahudi.
kepada orang Islam, dia tu mati juga, mati je lah, kesudahannya mati kan. Mana walaupun dia tak ramai mati dahulu, tapi dia akan mati juga, akan berjumpa di hadapan Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita dalam surah Al-Hadid, yauma taral a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma taral mujrimin, yauma taral mu'min, maknanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita pada hari kita melihat orang mukmin tu, cahaya mereka cerah, yas'a binurihim. Maka orang munafik lah yang ikut, dia kata anzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami ni, kami nak tupan cahaya kamu. Lalu dikatakan kepada mereka, qila rji'u wara'nu, ambil belakang, kat sini tak ada cahaya, kembali belakang. Apabila mereka kembali ke belakang, fadhuriba bainahum, Allah SWT tutup bisu dengan dinding. Lalu mereka berpanggil, alam nakum ma'akum, bukankah kita dahulu duduk sama, duduk satu surau, satu kawasan? Orang mukmin tadi jawab, qalu bala, bahkan ya, dia kata kita memang duduk sekali, walakinnakum, tetapi kamu telah fitnahkan diri kamu, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum, kamu ragu-ragu, wartabtum, kamu ragu-ragu kan, kamu cuak dengan Allah, wa gharratkumul hayatud dunya, kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Itu orang mukmin sebut, itu dialog berlaku di antara orang beriman dan orang yang tidak beriman, khususnya munafik. Yahudi ini dahulu lagi lah Allah nak cerita mereka ini, kita kena sentiasa kalau boleh 24 jam doa, masih belum habis lagi sebulan sekarang ni. Israel pun dia tak pernah sangka yang Palestin akan lawan dia, umat Islam saudara kita akan lawan di sana sampai sekarang. Biasa dulu seminggu, ini dah sebulan, sebulan lebih daripada 7 Oktober gitu. Sekarang dah 11 November, sebulan lebih. Dia diserang, tahu-tahu rumah diruntuhkan, dia tidak lawan berdepan, runtuh rumah. Sebaliknya mujahidin kita di Palestin, dia hanyalah membunuh askar saja, berperang lawan askar, dia tak bunuh orang. Itulah perbezaan Islam dengan bukan Islam. Peperangan dia adalah untuk memerdekakan negara dia, membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kita hari ni duduk jauh, doa, kalau boleh sumbang, berilah sumbangan, sedekah, maknanya pengorbanan kita, jihad kita tu dengan harta kita nak bagi, tak terdaya lah kita. Doa itu yang paling penting sekali. Doa silah, doa ni merupakan senjata kita umat Islam. Doa kita kepada sama, kepada Allah. Saya nak cerita satu kes yang berlaku, boleh kita lepas ni boleh google seorang hamba Allah zaman kita lah, meninggal baru 2016. Nama dia Salah Atiyah, seorang rakyat Mesir yang berada di Tafahnal Ashraf, salah satu daerah di Mesir, satu negeri berada di Mesir. Orang miskin asalnya. Dia berpakat dalam 9 orang, keluarlah lebih kurang modal 200 pound Mesir, 200 Egypt, lebih kurang dalam berapa kita, 50 ringgit gitu, lebih kurang modal. 9 orang, dia kumpul-kumpul, dia kata kita akan cari seorang lagi pemodal yang kaya, kata dia, yang ke-10. Cari. Kawan-kawan dia tanya, mananya Salah, kawan kita yang kita nak cari ni, mananya? Dia kata, kita dah ada, dia kata, yang paling kaya sekali. Siapa? Allah SWT. Lepas pada ni, kata dia, setiap keuntungan daripada perniagaan kita akan kongsi dengan Allah 10%. Allah suruh kita keluar zakat pun 2.5 saja, 10%. Dia pun nego ni makin maju. Bila dia makin maju, dia buat macam-macam lah, bina sekolah, bina klinik, bina pusat pengajian di tempat dia tu lah, bina kilang. Rakyat-rakyat dia tak boleh nak kerja, dia kata jauh,
Akhirnya dia buat rel kereta api, landasan kereta api untuk memudahkan rakyat dia pergi kan. So bila dia makin meningkat, dia kaya ni, dia tambahkan perkongsian tadi ya. Mula-mula dia kata Allah ni shareholder kita, bagi 10%. Akhirnya dia kata kita bagi 50% kepada Allah. Setiap kali dia untung 50% untuk Allah. Akhirnya dia meninggal 2016 Jenazah dia diiringi oleh 500,000 manusia lah yang mengiringi. Itu petanda maknanya husnul khatimah tu tidak kita kan. Digunakan dunia ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu ayat lain, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah kata apa? Carilah dengan apa yang Allah beri. Allah suruh cari dengan apa yang diberi, bukan cari milik kita kan. Carilah dengan apa yang diberi. Yang diberi apa? Yang ada kepada kita tu semua dia beri. Yang paling besar mula-mula sekali dia beri masa, umur lah. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Kita ni oleh kerana kita ni Allah beri dunia. Sesat kita ni kerana Allah beri dunia banyak sangat. Tidak sebagaimana makhluk-makhluk lain, haiwan contohnya. Allah beri kalau lembu saya sebutkan dulu kan, Allah beri rumput dengan air dia. Tak ada beri durian jangan nak jumpa dia dah. Buah rambutan pada kita, dia kata ish ma syi'tum, hiduplah, kita nak hidup macam mana kan. Fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Hiduplah macam mana hidup macam Israel lagi ni, hiduplah dia perang seolahnya dia tak mati. Orang Islam perang mati ke menang ke, dua-duanya keuntungan. An-nasru atau syahadah, menang ataupun syahid. Itu kita kan. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad. Jangan kita cari dengan apa yang Allah beri ni untuk buat kerosakan. Hari ni mereka sekutu-sekutu dia lah menggunakan segala harta yang Allah beri untuk memerangi agama Allah di Palestin lah. Baru ni peruntukan berapa bilion, ratus bilion diluluskan untuk Israel. Palestin kita disekat, Rafah ditutup. Kita nak pergi ke mana? Duduk di penjara yang terbesar di dunia, Palestin hari ni. Nak keluar tak boleh. Duduk mana kan? Doa lah kita yang duduk jauh-jauh ni kan, doa kan. Doa supaya Allah SWT beri kemenangan. Mak Yasin kata 2027 Israel akan lenyap. Wallahu a'lam. Itu Syekh Ahmad Yasin yang telah dipanggil oleh Allah berkorban dia mengasaskan gerakan jihad. Jadi pada hari ini kita tengok ayat yang ke-32 tadi. Allah kata apa? Allah nakwal balik akan kata-kata orang kafir. Orang kafir, wa qala allazina kafaru, Allah sebut direct orang yang kafir, manusia yang kafir. Allahu akbar. Allah ni sebut je. Dia tak buat apa-apa sangat dunia ni, melainkan kalau kita doa kan. Dunia ni kafir ke macam mana sekalipun, hiduplah dulu. Sebab umur kita ni pendek, paling-paling lama pun 100 tahun. Jarang dah nak jumpa. Jarang jumpa umat manusia zaman kita ni 100. Jarang lah. Ada kan tak ada kan. Tengah-tengah kan, 50, 60, 70 macam tu Allah panggil kan. Wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihi alquran jumlatan wahidah. Allah dia kata kalau boleh Quran itu turun sekaligus, semua sekali sebagaimana tu kitab-kitab dahulu lah, Taurat, Injil, Allah turun sekaligus. Jadi Quran pun kalau boleh dia kata nak turun sekaligus. Kazalik, Allah kata demikian aku turun Quran ni untuk mengajarlah Quran ni untuk mendidik. Sebab tu Allah turun tidak sekaligus. Turun tu munajjaman, berperingkat berdasarkan peristiwa untuk mengajar umat Islam. Kazalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Lalu kami rattalnahu, maknanya bacalah tiap-tiap tahun bulan Ramadan Allah akan turun malaikat Jibril untuk dengar bacaan Nabi. Supaya Nabi baca Quran. Kita ni nak baca pun
susah dah. Susah nak buat benda lain kan. Kita nak baca itu pun kita dah rasa berat. Bagaimana untuk beramal dengan Quran. Sebab apa? Musuh kita lah. Kita ada musuh yang paling besar, yang paling tak suka kita baca Quran ni syaitan lah. Sebab itulah kita kena baca Quran, dalam mana pun kena baca. Akhirnya dia akan kalah. Dia akan kalah. Syaitan akan kalah. Dia dah kalah selalu kan. Wala ya'tunaka bimasalin. Allah kata apa? Tidaklah kami akan datang kepada kamu perumpamaan, contoh, illa ji'naka bil haqq. Maka kami akan datang kepada kamu dengan kebenaran, dengan sebenarnya. Allah, al-haqqu min rabbik. Kebenaran ni hanya datang daripada Allah. Tidak ada kebenaran daripada manusia. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran tu datang daripada Allah. Kita jangan minta kebenaran daripada manusia. Manusia terutama manusia yang bukan Nabi, macam-macam kita lah. Saya, kita serupa je, sama je. Al-haqqu min rabbik. Kalau dibaca kepada kita tu ayat Allah, dengarlah. Kalau bukan ayat Allah, tak apalah, kita boleh dengar dan boleh tolak. Melainkan daripada Nabi SAW saja kita tak boleh tolak. Hadis Nabi, hadis ada yang palsu kan, direka zaman-zaman. Sebab hadis ni tidak dijamin oleh Allah untuk jaga. Yang Allah jamin untuk jaganya Quran sahaja. Quran insya-Allah sampai kiamat tidak akan ada perubahan, tak akan ada berubah, dan tidak mampu manusia untuk mengubahnya. Sebab Allah sudah jamin. Sebagaimana Allah sebut, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'an, inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun. Kami itu Al-Quran dan kami yang akan jaga Quran. Sebab itu kita kena baca Quran. Tak boleh banyak, tak apalah. Seboleh-bolehnya, kalau kita boleh buat tiap-tiap hari sejuzuk sebagai bulan Ramadan, itu lagi baiklah. Sebab bulan Ramadan kita boleh baca banyak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah condemn syaitan. Syaitan dirantai, dia tak boleh nak ganggu kita sangat bulan Ramadan. Bulan-bulan lain ni dia duduk stepek dengan kita, duduk dengan kita, baca lebih sikit, dia kata, lewat dah ni, banyak dah ni. Itulah bisik-bisik dia. Kalau kita baca boleh 10 minit, lama tu 10 minit lah tu. Sedangkan kita buat benda lain berjam-jam, tak ada apa pun, kita kacau pun. Sebab itulah Allah kata, nak baca Quran saja kita kena minta berlindung dengan dia. Nak baca benda lain tak payah, baca Quran saja kena minta berlindung dengan Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Kita minta berlindung dengan Allah, nak baca Quran saja. Nak baca benda lain tak apa kan, tak payah sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahsana tafsir. Allah kata apa? Bukan saja ji'na bil haqq, wa ahsana tafsir. Dan Allah SWT sebaik-baik pencerahan, mentafsirlah, cerahkan kepada kita lebih baik. Kalau pencerahan itu datang daripada Allah, dia adalah pencerahan yang terbaik. Kalau pencerahan daripada kita ni kadang-kadang sama-sama. Pencerahan daripada Allah itulah pencerahan yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar. Lepas tu Allah cerita lagi, allazina yuhsyaruna ala wujuhihim. Pada hari kiamat nanti Allah akan tarik orang kafir ni dengan muka-muka, jalan dengan muka. Allahu Akbar. Sahabat tanya Nabi, macam mana ya Rasulullah jalan dengan muka? Hari kiamat nanti orang kafir ni jalan dengan muka. Allahu Akbar. Itu Allah kata jalan dengan muka. Dia kata, kalau dia kata jalan dengan telinga, macam mana agaknya kita? Dia jalan dengan muka. Ayuh syaruna ala wujuhim, ditarik dengan muka tu. Allah, maknanya kepala ke bawah lah. Hari kiamat nanti berjalan macam tu orang kafir. Allazina yuhsyaruna ala wujuhihim man ila jahannam, ke neraka jahannam. Ulaika syarrum makanan wa adhallu sabila. Itulah seburuk mereka, itulah bagi mereka adalah seburuk-buruk makan. Macam mana berjalan dengan muka? Sahabat tanya kan, allazina qadiruna ayyamshu an-nas ala rijlain qadiruna ala an yamshuna ala wujuhihim. Nabi jawab, dia kata Allah yang berkuasa untuk memperjalankan kita dengan dua kaki,
berkuasa juga untuk menjalankan kita dengan dengan muka kita kiamat. Allah tak tahu macam mana kita nak bayang. Kalau hari ni kita tengok orang jalan heret kepala di atas tang kan. Allah, macam mana kita nak bayang jalan tarik muka. Allah, hari kiamat nanti benda ni akan berlaku pada kiamat. Kita akan tengok tu berjalan dengan muka. Allahu akbar. Ketika itu Allah kata bagi mereka itu ialah syarrul makan, tempat yang paling teruk sekali neraka. Allahu akbar. Sebab tu saya ada dengar dia orang rakam tu kan, yang Yahudi tu yang sakit juga. Dia kata macam perang dengan Hamas ni, perang dengan umat Islam kita ni macam perang dengan hantu, dia kata. Perang dengan hantu. Allahu akbar. Maknanya Allah hantar dah tentera dia tu, malaikat dan sebagainya, bantu umat Islam kita. Kadang-kadang ni tak nampak orang macam perang dengan hantu kata dia. Allahu akbar. Tiba-tiba kena serang, maknanya tapi oleh kerana disuruh ni kan, ikutlah tu. Kiamat nanti Allah akan nampaklah. Manusia ni macam tu sampai sekali. Betul lah zaman kita ni ada yang Allah larang, Allah tegah tapi buat. Itu nak cerita manusia ni. Seperti mana ayat awal yang kita dah baca dulu, wattakhazu min dunihi aliha. Mereka itu mencari selain daripada Allah sebagai Tuhan. La yakhluquna syai'an. Mereka itu tidak boleh mencipta sesuatu pun. Wa hum yukhlaqun. Sesuatu tu dibuat oleh Allah, dicipta oleh Allah. Wala yamlikuna mautan. Tidak memiliki mati. Wala hayatan. Tidak memiliki hidup. Wala nusyura. Tidak memiliki masa perhimpunan kiamat nanti. Semuanya tak ada. Allahu akbar. Yang menjadinya apa? Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Allah lah yang menjadikan, memiliki, menjadi dan memiliki, milik dia. Allahu akbar. Tapi gitulah manusia ni, sombong dia dengan Allah. Jadi dah daripada air. Sebelum lahir kita ni semuanya berjanji dengan Allah. Berjanjinya apa? Dan Allah tanya setiap kita ni, di sinilah kita ni tak apalah yang beriman ya. Tapi pun kadang-kadang leka juga. Setiap kita yang ada ni Allah tanya apa? Alastu bi rabbikum? Nah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu? Sebelum lahir ni qalu bala. Semuanya jawab macam tu. Oh, kafir ke Islam? Sama-sama lah. Nak akan menjawab kepada Allah. Jawab kepada Allah. Allah rekod dalam Quran ni. Qalu bala. Bahkan ya Allah, kamulah Tuhan kami. Jawab ya. Apabila kita kembali balik kepada Allah nanti, kita jawab apa? Sebahagian besar daripada manusia akan jawab, inna kunna an haza laghafilin. Kami lupa ya Allah, hidup dunia ni seronok sangat, lupa ya? Masalah besar kita lupa je. Inna kunna an haza laghafilin. Sebab itulah kita kena ada kuliah-kuliah macam ni, memperingatkan, terutama baca Quran lah, yang mengingatkan kepada kita. Kitab-kitab lain tu manusia buat. Al-Quran ni diturunkan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna. Kamilah yang turun, kata Allah. Turun apa? Quran. Untuk apa? Untuk menjadi pimpinan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Pimpinan kita. Yang memimpin kita betulnya Quran lah. Kalau tak baca Quran, tak. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia kata apa? Taraktu fikum amrayn. Atau kama qala, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Nabi. Taraktu fikum amrayn, dua perkara aja. Ma in tamassaktum bihima, selama mana kita bergantung, memahami, menghayati, mengamalkan kedua-duanya, lan tadillu ba'di abada. Tidak akan sesat. Sesat mana ni? Akan jumpa jalan lah menuju Allah. Abada kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Dua perkara tu saja yang kita tidak akan sesat dunia. Selain daripada dua itu, sebab tu kita panggil sesat barat. Sesat ni barat. Orang tak kata sesat timur, sesat barat. Sesat ni ke barat. Kalau tengok negara yang dulunya Islam, Spanyol contohnya, Andalus nama dia dulu. Lah ni permainan apa? Permainan dia ialah main dengan lembu kan. Lepas lembu, maknanya
lari. Allahu Akbar. Jadi kerja dia main dengan lembu kan, berlawan dengan lembu. Allahu Akbar, itu masa manusia. Itu tahanlah juga kalau sebelah-sebelah negara India tu tahi lembu pun dia sujud kat lembu kan. Nak cerita manusia ni macam mana dia mikir kan. Manusia kalau dia tak guna. Sebab tu kita dah baca selalunya dalam surah Al-Mulk, tiap-tiap malam tu Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dunia ni kita lah maksud. Lau kunna nasma'u aw na'qilu, kalaulah kita rasa nak dengar dan nak faham. Nak dengar dulu, lepas tu faham. Allahu Akbar. Lau kunna nasma'u, Allah kata, aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau nak dengar, nak mikir sikit, nak dengar dan fikirlah. Tak jadi ahli neraka lah insya-Allah. Tapi dengar apa setengah orang tak nak dah. Malah nak dengar. Contohnya kan, kita ada selalu dengar kan, kalau cakap orang lain malah nak dengar dia kata. Nak dengar pun malah dah. Nak faham jauh sekali lah kan. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim. Pada hari itu mereka akan mengakui dosa-dosa mereka. Fa'tarafu. Hari ini tak mau iktiraf, tak mau mengakui. Hari kiamat nanti mengakulah. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Tak apalah. Iktiraf di sana tu kan neraka adalah. Di sana bukan tempat untuk memperbaiki ya. Akhirat ini merupakan darul jaza, bukan dar al-amal. Dunia ni darul amal. Negeri untuk kita beramal, dunia lah. Akhirat darul jaza. Nyesal ke macam mana kan tak ada faedah ada di sana. Di sini faedah. Sebab itulah kita perlu ada majlis untuk mengingatkan kita. Sebab di sini saja faedah kan. Lepas tu Allah nak cerita kepada kita lepas ni ayat berkaitan Nabi Musa kan. Ni Allah cerita sebelum ni nak kisah Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi kita ni sabar dan tahu. Ayat berikut ni Allah cerita pasal Nabi Musa. Nabi Musa ni banyak sekali Allah cerita dalam Quran sebab dia salah seorang daripada Nabi yang kita gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi ni Nabi yang ada 5 saja Ulul Azmi daripada Nabi. Dan Nabi Musa seorang Ulul Azmi, maknanya orang yang sangat kuat azam dia. Allahu Akbar. Macam mana tak kuatnya? Lahir masa kecil lagi tu dah dihanyutkan di Sungai Nil. Akhirnya besar di rumah Firaun. Allah, Firaun ni dah dengar cerita bahawa akan lahir seorang keturunan Israel. Israel bukan Israel sekarang ni. Israel sebenarnya ialah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub ni panggilannya, gelarannya adalah Israel. Israel maksudnya ialah Habibullah. Keturunan dia telah dipanggil Bani Israel, bermula daripada Yaqub sampai ke Nabi Isa. Itu disebut Bani Israel. Israel yang ada sekarang itu ialah Yahudi, Zionis bukan Israel. Israel ni keturunan Nabi Yaqub, anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak Nabi Ibrahim ada 2 kan, Ismail dan Ishak. Sebelah Ismail ni tak disebut Israel lah, sebab dia bukannya akhirnya Nabi kita lahir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir daripada silsilah Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Yang ada sekarang itu walaqad ataina Musal kitab. Allah kata Nabi Musa dahulu pun kami telah berikan kepada dia kitab, wa ja'alna ma'ahu, dan kami jadikan bersama dia akha. Nabi Musa ni dia doa kepada Allah sebab dia ada cacat sikit lidah dia. Masa dia besar di rumah Firaun tu dia gigit api tu. Gigit api jadi dia tidak fasih lidah dia. Jadi dia minta kepada Allah supaya pilih adik dia ni, abang dia ke adik dia itulah akha Harun wazira. Pilih Nabi Harun juga sebagai nabi juga. 2 orang dia, pilih 2 sekali adik-adik doa kan. Doa saudara dia untuk pilih saudara dia menjadi nabi. Ini nabi. Keturunan Bani Israel ni ramai sekali menjadi nabi kan. Bermula daripada Yaqub sampai ke Nabi Isa tu, keturunan Bani Israel semua tu nabi-nabi dia. Sampai ke Nabi kita ni tidak daripada Israel, itu yang dia orang marah sangat tu kan. Sampai ke Nabi kita ni tidak Israel, anak Nabi Ibrahim juga, cucu cicit Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Nabi Ibrahim ni masa dia lahir dulu seorang-seorang dia saja. Ayah tukang berhala. Allah lahir dia, seorang dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni dia nak buat ikut
ikut dia lah kan, lahir daripada zaman itu seorang dia saja. Tapi Allah kata Ibrahim kana ummah, walaupun dia seorang, dia menjadi ummah. Ummah ni bukan tu orang ramai, seorang pun jadi ummah. Inna Ibrahim kana ummah, satu ummah Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab tu Ibrahim ni sampai salawat pun Nabi kita sebut Nabi Ibrahim dengan atuk dia. Salawat Ibrahimiyah dia panggil, salawat Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni ketika mana dia nak tinggal isteri dia Hajar di Mekah dahulu, tinggal tak ada apa bekal, tak payah tinggal. Kalau kita lah tinggal isteri jauh-jauh macam tu, Allah nak suruh mati kalau zaman kita dah. Dia tinggal isteri dia tak ada bekal apa. Dan saya dengan Hajar tanya, dia kata ya, tanya suami dia, tinggal ni perintah Allah kan? Nabi Ibrahim angguk je. Naik unta sampai je, tok turun, kau nak batas balik. Macam tu je. Allah, kalau kita kan tak tahu macam mana nak kata kan, tinggal isteri macam tu, tinggal seorang-seorang, tak ada bekal apa, tinggal je. Dia doa kepada Allah lah. Nabi Ibrahim doa kepada Allah. Doa dia pun, Rabbi a'udzubillahi minasyaitanir Rabbi inni askantu min zurriyatin biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Dia tinggal situ, dia doa kepada Allah je. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inni askantu, aku tinggalkan anak dan isteri aku, biwadin, di bawah lembah. Mekah ni dulu lembah, bawah bukit kan, sekarang dah landai habis dah. Biwadin ghairi zi zar'in, tak ada pokok, tak ada pertanian, inda baitikal muharram, di sisi rumah kamu, iaitu Baitullahil Haram. Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia tu terasa nak pergi ke mana, nak ke Mekah kan. Kita hari ni jauh mana pun kalau pergi, nak pergi lagi. Mana itu doa Nabi Allah Ibrahim memilih menjadikan kita tu rasa nak pergi ke sana, nak pergi kan. Tapi kerajaan Saudi sendiri hari ni tak tahu macam mana kan. Faqulna, lalu Allah kata apa? Kami kata kepada kedua-duanya, Musa dan Harun, izhaba, pergilah kamu dua-dua orang. Pergi ke mana? Ilal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Pergi kepada mana? Pada kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Allahu Akbar. Sama kita pun ramai mereka yang mendustakan ayat Allah. Bukan mendusta pun, kalau baca Quran saja duk bising contohnya, itu termasuklah. Sebab tu kalau boleh kita kalau baca Quran, kalau buka Quran, majlis-majlis kau jangan buka Quran lah kalau tak nak dengar kan. Sebab orang yang buka tu boleh jadi dosa. Baca Quran, buka Quran tapi orang tak nak dengar kan. Sebab kalau buka Quran ni kena buka dan kena dengar. Kalau tak mau dengar, tak payah buka lah. Buka selawat, dengar selawat tak dengar apa-apa.